Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini 18 Mei 2020 bersamaan dengan 25 Ramadan 1441 Hijriah. Ucapan titah Baginda Dulia Maha Mulia yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah untuk perasmian Persidangan Parlimen Penggal ketiga kali ke-14 telah menjadi satu klimaks kepada kegagalan percaturan politik Tun Dr. Mahathir, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Pakatan Harapan dan parti-parti pembangkang yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan yang amat saya hormati, saya Jufazli Syahman akan memberi kenyataan terbuka di hadapan yang di-Pertuan Agong untuk mengulas dan membahaskan ucapan titah Diraja Baginda Dulia Maha Mulia Sultan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, izinkan hamba menggunakan kata ganti diri saya dalam kenyataan terbuka ini. Daulat tuanku. Saya sebagai penganalisis politik bebas, sebagai graduan master dalam bidang sains politik yang mempunyai specialization dalam mengkaji sistem kepimpinan, sistem percaturan kuasa dan sistem politik negara Malaysia, ingin mengulas dan membahaskan kenyataan titah Diraja Baginda yang di-Pertuan Agong yang diucapkan di hadapan ahli-ahli parlimen kerajaan, ahli-ahli parlimen pembangkang serta ahli-ahli parlimen bebas di Dewan Rakyat sebentar tadi. Saya secara peribadi sebagai warga negara Malaysia, sebagai generasi baru, menjunjung kasih dan amat rasa terharu dengan ucapan titah Diraja Baginda untuk menyelamatkan percaturan politik negara Malaysia yang boleh mengancam kestabilan dan keamanan negara Persekutuan Malaysia. Dan saya ingin menzahirkan jutaan terima kasih saya kepada yang di-Pertuan Agong kerana terus menjadi payung kepada keamanan, perpaduan dan keselamatan rakyat seluruh bangsa dan semua agama di Malaya, di Sabah dan Sarawak. Saya merasakan ini adalah satu cabaran yang cukup besar kepada yang di-Pertuan Agong untuk memberi pencerahan sistem politik dan pentadbiran kerajaan Malaysia yang terus menjadi bahan politik Tun Dr. Mahathir, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Mat Sabu, Lim Kit Siang dan ahli-ahli parlimen di dalam Pakatan Harapan, di dalam kem Tun Dr. Mahathir yang dipolitikkan oleh Datuk Seri Panglima Shafie Apdal di dalam Kerajaan Warisan dan Pakatan Harapan APCO di negeri Sabah. Saya rasa amat kesal dan kecewa dengan tindakan pemimpin-pemimpin veteran di dalam kem Tun Dr. Mahathir dan kem Datuk Seri Anwar Ibrahim yang terus-menerus mengeluarkan kenyataan-kenyataan berbaur penghinaan kepada institusi yang di-Pertuan Agong dan institusi Raja-Raja Melayu dalam proses perlantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ke-8 Malaysia dan pengabsahan Kerajaan Perikatan Nasional sebagai Kerajaan Baharu di Putrajaya. Saya kira titah ucapan Baginda yang di-Pertuan Agong telah menjadi jawapan kepada kekeliruan lebih 30 juta rakyat Malaysia yang telah ditipu dan diperbodohkan oleh Tun Dr. Mahathir, oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, oleh Mat Sabu, oleh Lim Kit Siang, oleh ahli-ahli parlimen pembangkang yang lain yang terdesak mahu menjadi Perdana Menteri, yang terdesak mahu menjadi kerajaan semula di Putrajaya. Maka saya tampil untuk memberi kenyataan terbuka ini atas rasa
setia kepada raja dan negara Malaysia ini atas rasa kesedaran penghayatan kepada prinsip-prinsip rukun negara dan atas prinsip mengangkat institusi kuasa yang di-Pertuan Agong. Saya kira tindakan Tun Dr. Mahathir, tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan ahli-ahli Parlimen Pembangkang yang terus mempolitikkan kuasa yang di-Pertuan Agong melantik Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ke-8 Malaysia yang mana mereka anggap sebagai perlantikan yang tidak sah, perlantikan kerajaan yang tidak sah. Perkara ini telah melangkaui semangat Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Perkara ini telah melangkaui garis merah yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang dan Perlembagaan Persekutuan Malaysia bahawa yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa mutlak dan budi bicara untuk melantik mana-mana ahli Dewan Rakyat yang mempunyai sokongan 2/3 majoriti ahli Dewan Rakyat dalam institusi Parlimen. Bermula daripada peristiwa 25 Februari 2020, peletakan jawatan oleh bekas Perdana Menteri ke-7 Malaysia iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tun Dr. Mahathir telah meletakkan jawatan dan yang di-Pertuan Agong telah merayu di hadapan Tun Dr. Mahathir untuk tidak perlu meneruskan peletakan jawatan tersebut. Tetapi untuk makluman yang di-Pertuan Agong, institusi Raja-Raja Melayu terus dihina oleh Tun Dr. Mahathir dan dipersalahkan oleh Tun Dr. Mahathir. Pada 29 Februari 2020 dan 1 Mac 2020, Tun Dr. Mahathir telah mengeluarkan kenyataan bahawa yang di-Pertuan Agong tidak mahu menerima Tun Dr. Mahathir untuk menghadap bagi proses pelantikan Perdana Menteri ke-8 Malaysia. Sedangkan Tun Dr. Mahathir telah meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri ke-7. Sedangkan Tun Dr. Mahathir tidak mempunyai sokongan 114 ahli Dewan Rakyat di Parlimen. Tetapi Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mendapat sokongan daripada 114 ahli Parlimen, ahli Dewan Rakyat sejak 29 Februari 2020. Tindakan Tun Dr. Mahathir menyatakan bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak mendapat sokongan 2/3 majoriti ahli Dewan Rakyat yang dilantik oleh yang di-Pertuan Agong adalah satu penghinaan kepada kuasa yang di-Pertuan Agong. Tindakan Tun Dr. Mahathir, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pemimpin-pemimpin pembangkang di dalam kem Tun Dr. Mahathir dan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini secara terang-terangan menghina proses perlantikan kuasa oleh yang di-Pertuan Agong ke atas Perdana Menteri ke-8 Malaysia. Sebagai generasi baharu, saya cukup kecewa bagaimana Tun Dr. Mahathir terus mempolitikkan institusi Raja-Raja Melayu, menipu dan mengeluarkan kenyataan berbau fitnah. Tun Dr. Mahathir, Datuk Seri Anwar Ibrahim Mat Sabu, pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan berkata, bagaimana mungkin parti politik yang mempunyai sokongan minoriti dalam Parlimen boleh menjadi kerajaan baharu di Putrajaya? Bagaimana mungkin seorang Perdana Menteri bernama Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mendapat sokongan minoriti dalam institusi Dewan Rakyat ataupun institusi Parlimen boleh dilantik sebagai Perdana Menteri oleh yang di-Pertuan Agong? Saya kira ucapan Tita Baginda dalam perutusan khas perasmian persidangan Parlimen hari ini adalah satu tamparan yang cukup hebat kepada Tun Dr. Mahathir, kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, kepada pemimpin-pemimpin pembangkang yang tidak tahu menghormati kuasa dan kebijaksanaan yang di-Pertuan Agong dalam memilih dan melantik seorang Perdana Menteri mengikut prinsip kedaulatan undang-undang dan Perlembagaan Persekutuan Malaysia yang sudah termaktub dalam sistem monarki berperlembagaan dan sistem berparlimen demokrasi Malaysia. Oleh sebab itu, saya kira tindakan tegas, tindakan undang-undang perlu dikenakan
kepada mana-mana pemimpin, mana-mana ahli parlimen, kepada mana-mana rakyat Malaysia yang menghina keputusan kuasa yang di-Pertuan Agong untuk mengabsahkan jawatan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ke-8 Malaysia. Saya tidak terkejut sebagai penganalisis politik bebas bagaimana ucapan titah baginda yang di-Pertuan Agong ini boleh dikategorikan sebagai ucapan yang cukup bijaksana, yang cukup luar biasa untuk menjadi cerminan kepada ketertinggian kuasa Raja-Raja Melayu dalam sistem raja berperlembagaan dan sistem demokrasi berparlimen Malaysia. Pemimpin-pemimpin veteran, pemimpin-pemimpin yang berumur 95 tahun seperti Tun Dr. Mahathir, pemimpin-pemimpin yang lebih awal makan garam daripada generasi saya seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim, Lim Kit Sian dan Mat Sabu. Saya cukup-cukup terkilan dan saya cukup-cukup terkejut bagaimana pemimpin-pemimpin ini menunjukkan contoh yang buruk. Tidak tahu menghormati kuasa yang di-Pertuan Agong dalam perlantikan Perdana Menteri ke-8 Malaysia yang amat berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin. Bagaimana mereka tidak mempunyai kesedaran sivik dan kewarganegaraan, tidak mempunyai kesedaran penghayatan prinsip kedua rukun negara, kesetiaan kepada raja dan negara. Bagaimana mereka ini tidak memahami kuasa Raja-Raja Melayu yang sudah termaktub di sisi undang-undang dan perlembagaan bertulis tertinggi Negara Persekutuan Malaysia. Kami, rakyat Malaysia, mengetahui bahawa kuasa yang di-Pertuan Agong adalah ketua negara di dalam sistem Persekutuan Malaysia ini. Tetapi kuasa tertinggi ketua negara ini sering dihina oleh Tun Dr. Mahathir, oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, oleh pemimpin-pemimpin pembangkang di dalam Pakatan Harapan dalam tempoh proses 3 bulan setelah pelantikan oleh yang di-Pertuan Agong ke atas Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ke-8 Malaysia. Kami mengharapkan pemimpin-pemimpin sebegini tidak lagi dilantik sebagai Perdana Menteri pada masa hadapan. Tun Dr. Mahathir yang gagal menghormati kuasa yang di-Pertuan Agong, beliau tidak layak lagi untuk dilantik sebagai Perdana Menteri pada masa hadapan walaupun beliau terdesak mahu mengangkat diri sendiri sebagai Perdana Menteri yang sah walaupun dia tidak mendapat sokongan 2/3 majoriti ahli-ahli Dewan Rakyat di Parlimen sehingga hari ini. Datuk Seri Anwar Ibrahim juga yang menghina pelantikan kerajaan baharu dan pelantikan Perdana Menteri baharu oleh yang di-Pertuan Agong juga tidak layak lagi untuk dicalonkan sebagai Perdana Menteri ke-9 pada masa hadapan walaupun Datuk Seri Anwar Ibrahim terdesak mahu menjadi Perdana Menteri lagi pada PRU 15 akan datang. Pakatan Harapan yang kononnya meletakkan manifesto untuk mengangkat kuasa Raja-Raja Melayu di dalam manifesto PRU 14 yang lalu. Mereka ini adalah parti politik yang telah menipu dan memperbodohkan seluruh rakyat Malaysia sepanjang sebelum PRU 14 dan selepas PRU 14. Semua manifesto-manifesto PRU 14 tidak ditunaikan oleh Parti Pakatan Harapan, oleh Parti Warisan Sabah, oleh Parti APCO yang menjadi kerajaan di peringkat Kerajaan Persekutuan Malaysia sepanjang lebih kurang 2 tahun. Selain daripada parti tersebut menipu rakyat Malaysia dan mereka terus menipu rakyat Malaysia tentang proses pelantikan Perdana Menteri ke-8 Malaysia dan pelantikan kerajaan baharu. Tun Dr. Mahathir sendiri yang menggulingkan jawatannya sendiri sebagai Perdana Menteri ke-7 Malaysia dengan peletakan jawatan secara rasmi pada 25 Februari 2020 yang lalu. Tun Dr. Mahathir meletakkan jawatan sebagai pengerusi Parti Bersatu Malaysia pada tarikh yang sama. Dan Parti Bersatu atas persetujuan Tun Dr. Mahathir telah keluar daripada Gabungan Pakatan Harapan secara rasmi pada tarikh yang sama juga, iaitu 25 Februari 2020. Maka ketika itu, Pakatan Harapan berdasarkan gabungan antara PKR, DAP, Amanah, Warisan, APCO dan Bersatu
telah bubar secara rasmi kerana Tun Dr. Mahathir telah bersetuju untuk keluar daripada komponen Pakatan Harapan. Tetapi Tun Dr. Mahathir dan Pakatan Harapan terus menyalahkan yang di-Pertuan Agong, sehingga media-media antarabangsa seperti The Guardian di United Kingdom memfitnah yang di-Pertuan Agong sebagai penyebab tumbangnya kerajaan Pakatan Harapan. Titah ucapan baginda yang di-Pertuan Agong hari ini adalah menjadi satu pencerahan politik kepada seluruh rakyat Malaysia. Rupa-rupanya ini bukan salah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Bagaimana yang di-Pertuan Agong telah meminta Tun Dr. Mahathir untuk tidak meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri ke-7. Tetapi Tun Dr. Mahathir berdegil juga untuk meletakkan jawatan tersebut pada 25 Februari 2020. Maka sebagai rakyat Malaysia, saya mengucapkan jutaan terima kasih di atas jawapan dan pencerahan dalam ucapan titah baginda hari ini dalam Parlimen, agar ini menjadi penyelesaian tuntas kepada kekeliruan dan salah faham rakyat Malaysia, kerana ada ramai rakyat di luar sana yang menyatakan bahawa yang di-Pertuan Agong bersekongkol dengan konspirasi tumbangnya Tun Dr. Mahathir dan Kerajaan Pakatan Harapan di Putrajaya. Saya sebagai penganalisis politik bebas mengecam dan mengutuk sekeras-kerasnya tindakan Tun Dr. Mahathir, tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim, tindakan Lim Kit Siang, tindakan Mat Sabu, tindakan Datuk Seri Panglima Syafiee Apdal dan pemimpin-pemimpin di dalam kem Tun Dr. Mahathir dan kem Datuk Seri Anwar Ibrahim yang tidak berhenti menghina kuasa yang di-Pertuan Agong dan memfitnah yang di-Pertuan Agong, melantik kerajaan minoriti dan melantik Perdana Menteri yang kononnya tidak mendapat sokongan daripada 114 ahli parlimen di Dewan Rakyat. Propaganda-propaganda politik, hasutan-hasutan politik sebegini boleh mengancam keamanan, boleh mengancam kedaulatan, boleh mengancam kestabilan pemerintahan yang di-Pertuan Agong selaku Ketua Negara Kerajaan Malaysia. Jika perkara ini tidak ditegur secara terus mengikut lunas undang-undang dan Perlembagaan Persekutuan Malaysia, saya kira ini adalah ancaman terbesar kepada legasi kuasa Raja-Raja Melayu yang sudah terbentuk sejak sebelum merdeka lagi Persekutuan Malaya 31 Ogos 1957 yang lalu. Dan perkara ini perlu disedari oleh rakyat seluruh bangsa dan seluruh agama, bahawa Raja-Raja Melayu, terutama yang di-Pertuan Agong, adalah payung untuk keamanan, kesejahteraan, kesepaduan rakyat berbilang bangsa dan berbilang agama di negara ini. Oleh sebab itu, saya ingin menzahirkan rasa jutaan terima kasih kepada yang di-Pertuan Agong yang terus menjadi penyelamat kepada sistem raja berperlembagaan dan sistem demokrasi berparlimen Malaysia yang semakin hari diancam oleh ahli-ahli politik yang tamak kuasa, yang terdesak mahu menjadi Perdana Menteri lagi tetapi sudah meletakkan jawatannya, iaitu Tun Dr. Mahathir. Saya melihat budaya tidak matang ahli-ahli Dewan Rakyat, ahli-ahli politik, pemimpin-pemimpin veteran dalam politik negara Malaysia yang tidak tahu menghormati kuasa yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Kewarganegaraan mereka perlu dilucutkan, jawatan mereka sebagai ahli parlimen perlu dilucutkan oleh yang di-Pertuan Agong. Sekiranya budaya menghina kuasa yang di-Pertuan Agong dan institusi Raja-Raja Melayu ini tidak diberhentikan.
Mereka wajar untuk ditangkap di bawah Undang-Undang Keselamatan Negara Malaysia. Kerana mereka ini adalah gunting dalam lipatan, musuh dalam selimut yang cuba menghapuskan institusi Raja-Raja Melayu, yang cuba untuk menghapuskan kuasa yang di Pertuan Agong yang sudah termaktub di dalam undang-undang bertulis tertinggi negara Persekutuan Malaysia, iaitu Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Saya sebagai graduan sarjana muda dalam bidang sejarah juga, saya sangkakan Tun Dr. Mahathir Datuk Seri Anwar Ibrahim Lim Kit Siang Mat Sabu, Datuk Seri Panglima Shafie Apdal ini mempunyai kefahaman asas tentang apakah itu kuasa yang di Pertuan Agong, apakah itu kuasa Raja-Raja Melayu, dan apakah itu sistem raja berperlembagaan yang sudah dinyatakan di bawah Perlembagaan Persekutuan Malaysia wajar untuk dihormati. Saya sebagai rakyat Malaysia cukup kecewa dengan tindakan Tun Dr. Mahathir, tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim, tindakan Mat Sabu, tindakan Lim Kit Siang, tindakan Datuk Seri Panglima Shafie Apdal dan pemimpin-pemimpin pembangkang yang lain yang masih dibiarkan untuk menghina kuasa yang di Pertuan Agong dalam proses perlantikan Perdana Menteri ke-8 Malaysia dan perlantikan secara absah Kerajaan Perikatan Nasional di Putrajaya. Kami rakyat Malaysia tidak mahu keamanan negara Malaysia ini akan membunuh lebih ramai nyawa rakyat Malaysia hanya kerana ketamakan kuasa Tun Dr. Mahathir Datuk Seri Anwar Ibrahim yang berebut-rebutkan kuasa dan jawatan Perdana Menteri di Putrajaya. Dalam keadaan krisis coronavirus, Tun Dr. Mahathir Datuk Seri Anwar Ibrahim Lim Kit Siang Mat Sabu, Datuk Seri Panglima Shafie Apdal dan pemimpin-pemimpin blok pembangkang terus mempolitikkan institusi parlimen, terus mempolitikkan titah ucapan baginda yang di Pertuan Agong hari ini, terus mempolitikkan dan menghina perlantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Perdana Menteri ke-8 Malaysia. Atas semangat rasa cinta akan negara, atas rasa semangat setia kepada Raja-Raja Melayu, saya kira budaya politik Tun Dr. Mahathir Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan yang tidak bertamadun ini wajar untuk diambil tindakan undang-undang yang sewajarnya untuk mereka belajar sesuatu perkara bahawa yang di Pertuan Agong adalah Ketua Negara Persekutuan Malaysia yang paling tertinggi yang sudah diabsahkan oleh Perlembagaan Persekutuan Malaysia sejak merdeka lagi. Ini adalah kenyataan terbuka yang saya mengharapkan yang di Pertuan Agong boleh mengambil tindakan yang rasional, yang objektif dan sewajarnya agar generasi baru seperti kami terus belajar untuk menghormati institusi Raja-Raja Melayu, sistem raja berperlembagaan, acuan negara Persekutuan Malaysia yang tidak sama dengan sistem-sistem pemerintahan negara lain. Kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, setinggi-tinggi tahniah kerana mendapat keabsahan perlantikan selaku Perdana Menteri ke-8 Malaysia. Selama 100 hari pentadbiran, jasa-jasa dan sumbangan Tan Sri Muhyiddin Yassin cukup luar biasa kepada rakyat Malaysia. Harga petrol dan diesel yang kekal murah mengurangkan beban ekonomi rakyat. Bantuan prihatin kepada rakyat Malaysia yang terjejas ekonominya. Berpuluh-puluh juta rakyat Malaysia yang dibantu dalam skim bantuan prihatin ini yang cukup luar biasa. Sumbangan Kerajaan Perikatan Nasional dalam tempoh 100 hari. Tan Sri Muhyiddin Yassin, Menteri dan Timbalan Menteri Kabinet Kerajaan Perikatan Nasional, melakukan pemotongan gaji 2 bulan untuk diri sendiri, memberi sumbangan keuangan kepada rakyat Malaysia yang tidak cukup makan dalam proses Perintah Kawalan Pergerakan yang diisytiharkan sejak beberapa bulan yang lalu. Saya sebagai rakyat Malaysia mengucapkan jutaan terima kasih kepada seluruh ahli-ahli parlimen, 114 ahli parlimen Kerajaan Perikatan Nasional
yang duduk di dalam blok persidangan Dewan Rakyat hari ini yang telah membuktikan sokongan majoriti kepada pentadbiran Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Perdana Menteri ke-8 Malaysia yang menjadi satu tamparan yang cukup hebat kepada kegagalan percaturan Tun Dr. Mahathir, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Lim Kit Siang Mat Sabu, Datuk Seri Panglima Shafie Apdal yang mahu mewujudkan keadaan politik Malaysia yang kucar kacir dan tidak aman untuk mereka menggulingkan kerajaan yang di Pertuan Agong di Putrajaya, yang mana perkara ini adalah bercanggah dengan semangat raja berperlembagaan dan semangat demokrasi berparlimen Malaysia. Sebagai kesimpulan, saya mengharapkan kenyataan terbuka ini menjadi pengajaran kepada Tun Dr. Mahathir, kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, kepada Datuk Seri Panglima Shafie Apdal, kepada Parti Pakatan Harapan, Parti Bersatu Kem Tun Dr. Mahathir, Parti Warisan Sabah dan Parti APCO. Mencadangkan usul undi percaya kepada Tun Dr. Mahathir itu sudah tidak relevan. Kerana Tun Dr. Mahathir telah dikantoikan oleh Yang di-Pertuan Agong hari ini. Tun Dr. Mahathir sendiri yang mahu berkeras di hadapan Yang di-Pertuan Agong untuk meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri ke-7 Malaysia. Walaupun Yang di-Pertuan Agong telah merendahkan diri dan memujuk Tun Dr. Mahathir untuk menarik balik peletakan jawatan tersebut pada 25 Februari 2020 yang lalu. Usul undi tidak percaya kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri ke-8 Malaysia, sudah tidak layak lagi untuk diusulkan untuk persidangan parlimen kali keempat yang dijangkakan akan berlangsung pada Julai 2020 akan datang. Kerana hari ini, kerusi parlimen di pihak blok Kerajaan Perikatan Nasional secara jelas 114 ahli parlimen berdiri teguh di belakang kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang dilantik secara sah mengikut prinsip kedaulatan undang-undang dan keluhuran Perlembagaan Persekutuan Malaysia yang meletakkan kuasa mutlak Yang di-Pertuan Agong untuk melantik Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ke-8 Malaysia. Usul-usul untuk menghina kuasa Yang di-Pertuan Agong juga adalah tidak sah, seperti mana dinyatakan oleh pakar Perlembagaan Persekutuan Malaysia yang menganalisis keadaan landscape politik negara Malaysia hari ini. Dan saya sebagai graduan master dalam bidang sains politik ingin menyatakan bahawa penghinaan-penghinaan yang dilakukan oleh Tun Dr. Mahathir, oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, oleh Datuk Seri Panglima Shafie Apdal, oleh pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan, Parti Warisan Sabah dan pemimpin APCO perlu dihentikan segera. Kerana kepentingan nasional, kestabilan politik dan pentadbiran kerajaan Malaysia, kepentingan keamanan dan perpaduan rakyat dan pemimpin-pemimpin tanpa mengira ideologi politik adalah menjadi agenda utama untuk negara ini terus maju. Maka saya mengecam dan mengutuk sekeras-kerasnya tindakan politiking Tun Dr. Mahathir, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Lim Kit Siang Mat Sabu, Datuk Seri Panglima Shafie Apdal, pemimpin-pemimpin pembangkang yang masih tidak mahu menerima keputusan Yang di-Pertuan Agong untuk melantik Tan Sri Muhyiddin Yassin selaku Perdana Menteri ke-8 Malaysia. Budaya politik yang tidak bertamadun ini, yang tidak matang ini, yang tidak waras seperti ini, yang tidak menghormati kuasa Yang di-Pertuan Agong dan kuasa Raja-Raja Melayu, tidak wajar untuk dicontohi oleh rakyat Malaysia yang lain. Kerana negara Malaysia ini memang cukup sinonim dengan prinsip-prinsip rukun negara. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Jika saya sebagai anak muda boleh menghayati dan memahami 5 prinsip rukun negara itu, kenapa Tun Dr. Mahathir dan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Lim Kit Siang Mat Sabu, Datuk Seri Panglima Shafie Apdal
dan ahli-ahli parlimen pembangkang cuba buat lupa tentang 5 prinsip rukun negara itu. Jika anda semua tidak menghayati kelima-lima prinsip rukun negara itu yang sudah termaktub di bawah sistem raja berperlembagaan dan sistem demokrasi berparlimen Malaysia, anda semua tidak layak untuk menjadi pemimpin kami dan anda semua tidak layak untuk menjadi warga negara Malaysia. Daulat tuanku yang di-Pertuan Agong, tabik spring kepada kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan tabik spring kepada kerajaan Perikatan Nasional yang berjaya membawa kestabilan politik dan pentadbiran kerajaan Malaysia hari ini. Keamanan dan kestabilan pentadbiran negara Malaysia hari ini, kami rakyat Malaysia cukup terhutang budi dengan peranan yang di-Pertuan Agong yang menjadi payung kepada keamanan dan kesejahteraan rakyat Malaysia, semua bangsa dan semua agama merentas wilayah dan negeri. Tanpa yang di-Pertuan Agong, saya kira negara Malaysia sudah boleh dijajah semula kerana perebutan kuasa dan pangkat yang masih tidak dihentikan oleh Tun Dr. Mahathir dan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jika tidak ada yang di-Pertuan Agong, jika tidak ada institusi Raja-Raja Melayu, saya kira negara Malaysia ini sudah menjadi negara yang huru-hara. Peperangan dan pertumpahan darah akan terus berlaku seperti negara-negara Timur Tengah yang lain, di Palestin, di Syria, dan negara yang dihambat dengan peperangan saudara. Jutaan terima kasih di atas ucapan Tita Baginda yang di-Pertuan Agong yang perlu menjadi rujukan kepada generasi baharu seperti kami. Daulat tuanku, semoga Allah terus merahmati kuasa yang di-Pertuan Agong dan kuasa Raja-Raja Melayu dalam sistem raja berperlembagaan Malaysia dan sistem demokrasi berparlimen acuan negara persekutuan Malaysia ini. Terima kasih, daulat tuanku.